Berita Al-Hijrah 9 Muharram 28 Ogos. Lanjut atau tamat status PKPP, pemulihan terjawab sebentar lagi. Juga kenapa puasa Ashura umat Islam digalakkan 2 hari? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Fazira Mustafa. 11 laluan tikus yang dikenal pasti berpotensi menjadi laluan lolos penduduk di 3 zon kawasan Ambangan Haid ketika Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan secara pentadbiran TEMCO akan ditutup bermula hari ini. Kini kesemua laluan berkenaan telah dipasang kawat duri dan batu konkrit. Kebanyakan laluan tikus ini terletak di bahagian belakang dan tepi kawasan perumahan yang menjadi laluan motosikal dan kenderaan. Walaupun penduduk memberi kerjasama baik, namun polis tidak mengambil mudah perkara itu kerana mungkin ada yang cuba mencari peluang mengelak daripada melalui sekatan jalan raya SJR. Kita tutup kawat duri, ada yang kita tutup dengan konkrit pun ada. Ada laluan tikus ni kita pastikan macam di belakang tu zon mana tu, dia boleh tembus ke bomba. Walaupun jalan tanah memang boleh digunakan untuk ni. Ni tengok. Terdahulu beliau mengadakan tinjauan di sekatan jalan raya di zon Kenanga dekat Aman Jaya hari ini. Azli berkata 4 SJR sudah didirikan di 3 zon berkenaan untuk memastikan tiada penduduk yang keluar masuk bagi mengelakkan penularan COVID-19 lebih meluas ke kawasan lain. Setakat ini, kebanyakan penduduk sudah melakukan ujian saringan COVID-19 dan perlu dikuarantin di rumah sepanjang TEMCO. Azli berkata penduduk yang sudah menjalani saringan dipakai gelang merah jambu tidak dibenarkan keluar dan boleh dikenakan tindakan sekiranya melanggar PKPD. Sekarang, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka mengumumkan sama ada Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP akan dilanjutkan atau ditamatkan. Jadi kami bawakan anda untuk sama-sama ikuti perutusan khas Perdana Menteri yang disiarkan secara langsung menerusi RTM. Saksikan. Wabak ini dapat kita kawal kerana saudara dan saudari sekalian mengambil satu tanggungjawab yang serius untuk mencegah COVID-19. Ini termasuk dengan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan dan membudayakan norma-norma baru kehidupan. Sungguh pun demikian, penularan COVID-19 di peringkat global masih belum menunjukkan tanda-tanda ianya akan berakhir dalam waktu yang terdekat. Sehingga kini 22 juta kes positif COVID-19 dilaporkan dengan lebih 780,000 kematian. Negara-negara jiran kita juga masih berusaha keras untuk menangani penularan COVID-19. Bagi mengatasi krisis ini, pelbagai pihak sedang berusaha untuk menghasilkan vaksin COVID-19. Pertubuhan Kesihatan Sedunia menjangkakan penularan COVID-19 akan berlanjutan untuk satu tempoh masa yang agak lebih lama. Justru adalah menjadi keutamaan kerajaan pada masa ini untuk mengenal pasti kluster-kluster yang mungkin wujud di negara kita dan mengambil tindakan segera untuk menghalang jangkitan di dalam komuniti. Bagaimana saudara dan saudari pun sedia maklum, negara kita masih berhadapan dengan risiko penularan COVID-19 seperti mana yang berlaku menerusi kluster Siva Gangga, Tawar dan Salah di negeri Kedah, Sanglang di Perlis dan juga kluster di negeri Sarawak baru-baru ini. Risiko ini perlu ditangani segera dan dikawal dengan tindakan-tindakan yang tegas dan tangkas sebelum ia merebak dengan lebih meluas lagi. Ini termasuk tindakan kerajaan untuk memperketatkan kawalan sempadan negara.
kerajaan telah pun mewajibkan warga negara yang pulang daripada luar negara dan warga asing yang memasuki negara ini untuk menjalani perintah kuarantin selama 14 hari di stesen-stesen kuarantin yang ditetapkan oleh kerajaan. Saya sedar, berdasarkan perkembangan di peringkat global, kita akan melalui satu tempoh yang agak lebih lama sebelum negara kita dapat bebas sepenuhnya daripada ancaman wabak COVID-19. Dan buat masa ini, keadaan adalah terkawal. Namun sekiranya berlaku peningkatan kes-kes jangkitan di lokaliti tertentu, maka kerajaan akan melaksanakan pendekatan secara bersasar seperti perintah kawalan pergerakan diperketatkan atau perintah kawalan pergerakan bersasar seperti mana yang telah dilaksanakan di beberapa kawasan sebelum ini. Dan ini bermakna kerajaan masih memerlukan mekanisme undang-undang untuk meneruskan usaha mencegah dan mengawal penularan wabak COVID-19. Justru demi kepentingan saudara-saudari sekalian, kerajaan telah memutuskan perintah kawalan pergerakan pemulihan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020. Dengan pelanjutan tempoh PKPP, tindakan penguatkuasaan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 ataupun Akta 342 masih boleh diambil. Ini adalah untuk memastikan semua pihak mematuhi prosedur operasi standard dan protokol kesihatan yang ditetapkan. Negara kita masih berhadapan cabaran getir dalam menangani wabak COVID-19, mengambil kira virus ini masih menular secara aktif di seluruh dunia. Dan melihat kepada kes-kes yang berlaku di luar negara, virus ini bukan sahaja aktif, malah menular secara cepat pada skala yang besar. Saya sedar bahawa kita tidak boleh mengambil mudah risiko penularan virus super spreader di negara kita. Dan oleh itu, peraturan kuarantin yang ketat di tempat-tempat tertentu akan terus dikuatkuasakan. Tiada siapa dikecualikan daripada peraturan ini dan mana-mana individu yang melanggarnya akan dikenakan hukuman setimpal. Sehubungan itu, saya juga menyokong cadangan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menaikkan kadar kompaun bagi kesalahan-kesalahan yang berkaitan sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali ganda dari kadar yang ada sekarang. Walaupun begitu, perkara ini perlu diperhalusi dan Akta 342 itu perlu dipindah terlebih dahulu. Walaupun PKPP dilanjutkan, saya yakin kehidupan saudara-saudari tidak akan terjejas kerana aktiviti harian boleh dilaksanakan seperti biasa dengan pembudayaan norma baru dan pematuhan kepada SOP yang ditetapkan. Yang penting ialah saudara-saudari mesti terus membiasakan diri dengan pemakaian pelitup muka, membasuh tangan, sentiasa menjaga kebersihan diri dan mengelakkan berada di tempat-tempat yang sesak. Dan saya percaya semua ini telah pun saudara-saudari lakukan selama ini sehingga kita berjaya mengekang penularan wabak COVID-19 di dalam masyarakat kita. Memandangkan pelitup muka adalah satu barangan keperluan yang saudara-saudari gunakan hampir setiap masa, pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sedang berunding dengan pihak penghilang dan pembekal untuk menurunkan harga pelitup muka ini. InsyaAllah, jika rundingan ini berhasil, harga pelitup muka akan lebih berpatutan
dan ini akan meringankan sedikit beban saudara-saudari sekalian. Pada masa ini, hampir semua sektor telah pun dibenarkan beroperasi, kecuali sebilangan kecil yang masih tidak dibenarkan, seperti kelab malam dan pusat hiburan. Ini adalah tempat-tempat di mana norma baru agak sukar untuk diamalkan. Kemasukan pelancong asing juga masih tidak dibenarkan untuk mengelakkan penurunan kes-kes import ke dalam negara kita. Aktiviti-aktiviti sukan dibenarkan, tetapi tanpa penglibatan peserta antarabangsa dan penonton. Dan selaras dengan pelanjutan tempoh PKPP, tabung COVID-19 yang diurus oleh NADMA juga akan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2020. Sehubungan itu, pihak-pihak yang ingin menyumbang kepada tabung ini bolehlah berbuat demikian. Sumbangan pada tabung ini akan digunakan untuk membantu mangsa COVID-19 dan menyediakan keperluan-keperluan untuk membendung wabak ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, dengan semangat sambutan Hari Kebangsaan ke-63 yang bertemakan Malaysia Prihatin, saya menyeru saudara dan saudari semua supaya sentiasa prihatin terhadap tanggungjawab kita untuk membendung penularan wabak COVID-19. Kita semua adalah frontliners yang berada di barisan paling hadapan sekali untuk memerangi dan juga mencegah wabak ini. Saya percaya jika kita semua dapat memainkan peranan masing-masing dalam mencegah wabak COVID-19, negara kita akan berjaya untuk bebas daripada wabak ini dengan lebih cepat lagi. Saya mendoakan semoga saudara dan saudari terus diberikan perlindungan daripada wabak ini dan sentiasa sihat sejahtera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berehat seketika, sekembali nanti. Pemandu mabuk ke penjara. Alhamdulillah bertemu kembali. Puasa sunat Ashura yang jatuh pada 10 Muharram setiap tahun adalah lebih baik dilaksanakan selama 2 hari, sama ada 9 dan 10 Muharram atau 10 dan 11 Muharram. Pendakwah Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan berkata, ia bagi membezakan antara puasa orang Islam dengan bukan Islam, khususnya kaum Yahudi yang juga berpuasa pada hari tersebut. Nabi melihat pada waktu itu golongan Yahudi sedang berpuasa. Dan Nabi bertanyakan kepada para sahabat apa yang mereka lakukan, dan para sahabat menyatakan mereka berpuasa disebabkan Allah menyelamatkan Nabi Musa AS daripada Fir'aun. Kerana itu Nabi Musa AS berpuasa dan Yahudi juga berpuasa pada hari Ashura, tanda kesyukuran. Jelasnya kisah itu berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bagaimanapun, tiada masalah untuk berpuasa sunat pada 10 Muharram sahaja dan pahalanya tetap dikira. Tambahnya lagi, meskipun hukum puasa Ashura adalah sunat, namun ia memiliki kelebihan yang besar, antaranya diampunkan dosa selama setahun yang lalu. Sementara itu, katanya umat Islam perlu merujuk kepada sumber yang dipercayai sebelum mengaitkan sesuatu peristiwa dengan hari Ashura. Kemudian Allah menerima taubat Nabi Yunus. Kemudian Allah melahirkan Nabi Ibrahim AS. Dan Allah menyelamatkan banyak para Nabi pada 10 Muharram. Cuma persoalannya tidak ada sandaran, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang apa yang diceritakan dan apa yang diriwayatkan. Mengikut sejarah, puasa hari Ashura telah disunatkan terlebih dahulu sebelum kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan.
Pendekatan cara berhemah dan diplomasi yang diambil kerajaan terhadap golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT wajar diguna pakai selagi mereka tidak disabit kesalahan di mahkamah. Itu pandangan Presiden Persatuan Peguam Syari'i Malaysia PGSM Musa Awang susulan pertemuan menteri di Jabatan di Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dengan golongan berkenaan semalam. Tambahnya, pendekatan yang diguna pakai oleh kerajaan itu selari dengan tuntutan agama dalam menyantuni golongan berkenaan. Dari segi undang-undang, bila melibatkan isu LGBT ni, kalau katakan mereka itu belum diambil tindakan, maksudnya belum dikenakan tangkapan, belum ditangkap ataupun belum dibawa ke mahkamah dalam keadaan mereka melakukan kesalahan, pada pandangan saya sebenarnya tidak ada menjadi masalah sekiranya cara yang berlembut ataupun cara diplomasi yang hendak digunakan terhadap golongan-golongan LGBT ni. Pun begitu, jelasnya sekiranya tangkapan dan sabitan ke atas pesalah telah dilakukan, masih ada ruang atau keringanan hukuman boleh dipertimbangkan melalui hukuman alternatif ke atas golongan berkenaan bagi memastikan proses pemulihan dapat diteruskan dan tidak hanya hukuman keras semata-mata. Kalau sekiranya mereka telah pun ditangkap ataupun telah dibuat penguasaan oleh pegawai penguasa agama dan kemudian telah diheret dibawa ke mahkamah, saya percaya pada peringkat itu sebenarnya diplomasi itu tidak wajar untuk berlaku lah. Tak semestinya bila dah ditangkap, didakwa di mahkamah, mereka perlu dihukum dengan hukuman yang sedia ada. Kita ada satu hukuman alternatif dalam Seksyen 97 Akta Prosedur Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan tu. Antara hukuman alternatif yang boleh diarahkan oleh pihak mahkamah adalah teguran atau amaran, ditahan di suatu rumah kebajikan yang diluluskan oleh Majlis Agama Islam dan syarat bond oleh penjamin-penjamin untuk memastikan pesalah berkelakuan baik dalam tempoh tertentu yang telah ditetapkan. Ia sebagai pilihan kepada hukuman berat bagi kesemua kesalahan-kesalahan yang diperuntukkan dalam Akta Jenayah Syariah, iaitu denda maksimum tidak melebihi RM5,000, penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Musa bagaimanapun melihat kaedah hukuman alternatif ke atas tertuduh maupun orang kena tuduh merupakan cara terbaik dalam membantu golongan-golongan yang melakukan jenayah syariah seperti golongan LGBT itu. Akibat memandu di bawah pengaruh alkohol, 3 lelaki terpaksa berdepan hukuman penjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda selepas mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Khas Trafik Seremban hari ini. Tertuduh Cheng Hian Ying 31 tahun, Yang Kin Fat 51 tahun dan NS Madavan 25 tahun membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Nur Zaliza Tasmin atas kesalahan yang dilakukan di sekitar Seremban. Mengikut kertas pertuduhan, Hian Ying melakukan kesalahan itu di Jalan Sungai Ujong Seremban pada 21 Ogos lalu kira-kira jam 11 malam. Kesalahan sama turut dilakukan King Fat di sekatan jalan raya di Jalan Persiaran Utama Seremban 2 pada 1 Februari lalu. Manakala Madavan melakukan kesalahan tersebut pada 19 Julai lalu kira-kira jam 12.30 malam selepas melanggar kereta penduduk di kawasan perumahan Taman Bukit Berlian Seremban. Ketiga-tiga tertuduh masing-masing didenda RM5,500, RM5,000 dan RM6,000 mengikut Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Madavan turut didenda RM300 selepas mengaku bersalah atas kesalahan memandu tanpa lesen. Seketika nanti, konvoi Harley Davidson semarakkan pelancongan domestik. Zakat Pulau Pinang ZPP Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang Main PP terpaksa menyemak semula unjuran sasaran kutipan zakat tahun ini berikutan pandemik COVID-19 yang menjejaskan kemampuan umat Islam untuk menunaikan rukun Islam keempat itu.
Menurut Ketua Pegawai Eksekutif ZPP Amran Hazali, sasaran kutipan dijangka menurun 10% berbanding sasaran asal berikutan ramai yang terjejas termasuk kehilangan pekerjaan selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Selain menyimak semula unjuran kutipan zakat, jumlah agihan pula dijangka meningkat kerana ramai yang tergolong dalam kategori miskin secara tiba-tiba selepas kehilangan pekerjaan. Unjuran asal kita target tahun ini 136 juta. Tapi oleh kerana COVID-19 ni, kita mendapati pattern ataupun trend kutipan tu agak perlahan. Jadi setelah mendapat persetujuan daripada lembaga pengarah, maka kita terpaksa menyemak semula target kutipan kepada 122.4 juta ringgit. 10% reduction ataupun pengurangan. Tambah beliau, sehingga Jun tahun ini saja, jumlah agihan zakat berjumlah RM40,000 berbanding sekitar RM24,000 tahun lalu. Beliau ditemui pada majlis Haiti serahan zakat korporat oleh 6 syarikat berjumlah RM1.22 juta di Butterworth. 6 syarikat terbabit ialah Maybank Islamic Berhad, Etika Family and General Takaful Berhad, QSR Brands, Bank Muamalat Malaysia Berhad, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa dan Rural Capital Berhad. Mengambil berat soal kualiti produk, lebih-lebih lagi dalam memastikan ia bebas bahan terlarang. Itu piawaian yang sentiasa diamalkan FR Kasih Marketing bagi memastikan jenama keluaran produk syarikat itu terus mendapat kepercayaan pelanggan. Menurut pengarah urusannya yang juga pengasas Beauty Kasih, Muhammad Faizul Rohban Ahmad, pihaknya sentiasa komited membuat banyak penyelidikan untuk memastikan setiap produk keluaran rangkaian syarikatnya itu melalui ujian penilaian data saintifik dan ujian makmal terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Ia sekaligus menterjemah keutamaan terhadap aspek kualiti setanding produk antarabangsa, lebih-lebih lagi bebas bahan terlarang. Itu sebab itu kita menghantar produk kita untuk diuji di Makmal Pusat Racun Negara, Makmal ALS Lab, yang mana makmal ini berada di 64 negara dunia. Kita hantar lagi diuji ke Makmal Sirim bagi memastikan produk kita ni sentiasa terjamin kualitinya dan memberi impak ataupun khasiat kepada pengguna-pengguna produk kita lah. Dan untuk Kasih Skincare pula, kami menjalinkan kerjasama dengan UUM bagi menghasilkan satu produk yang berkualiti dan melalui ujian yang sangat ketat lah, di mana kita ada makmal kita sendiri dan melalui R&D kita sendiri. Katanya, bagi semua produk keluaran FR Kasih, ia diformulasi berasaskan 100% bahan semula jadi dan herba tempatan sekaligus mampu meyakinkan pengguna. Sementara itu, pengarah Unit Penyelidikan Keselamatan Makanan, Inovasi dan Penyelidikan Pembangunan FINDA, Universiti Utara Malaysia UUM, Dr. Rizwati Muhammad Ismail berkata, label pada sesuatu produk adalah penting kerana selain menjadi rujukan serta memaparkan maklumat penting, ia juga mengesahkan tempoh sesuai untuk produk itu digunakan. Ada ujian yang terlibat, ya, jadi dia kita panggil shelf life testing contohnya. Jadi bila dia buat satu ujian tu, daripada ujian tu lah dia kena pasti bahawa produk ini akan baik dan boleh fit to consume, boleh digunakan untuk tempoh 1.5 tahun contohnya. Kalau produk tu diletakkan logonya mampu bertahan hingga 2 tahun, maksudnya result daripada testing tadi menunjukkan produk tu stabil dan selamat untuk digunakan tidak lebih daripada 2 tahun. Untuk pertanyaan mahupun tempahan, hubungi talian tertera atau layari Instagram dan Facebook Kasih HQ. Dalam usaha merancakkan semula industri pelancongan negara yang terkesan akibat pandemik COVID-19, pelbagai usaha dilakukan kerajaan bagi memastikan sektor itu tidak terus berdepan kerugian. Konvoi Semarak Merdeka antara inisiatif mempromosikan pelancongan domestik dan Bulan Kebangsaan 2020 dengan menjadikan Melaka sebagai lokasi tumpuan. Konvoi ini disertai 90 penumpang motosikal berkuasa tinggi. Acara pelepasan disempurnakan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri. Kita berharap kemungkinan selama 91 penunggang motosikal berkuasa tinggi dari seluruh negara yang akan berkonvoi ke 3 daerah di Melaka bermula sebentar lagi sehingga 30 Ogos ini akan menyemarakkan lagi sektor pelancongan negeri Melaka khususnya dan Malaysia
Konvoi akan mengharungi perjalanan dari ibu negara menuju Melaka dan singgah ke beberapa destinasi pelancongan di negeri bersejarah itu, antaranya Balai Cerap Al-Khawarizmi, Pusat Konservasi Penyu Padang Kemunting dan Perkampungan Hang Tuah. Liputan pengembaraan 3 hari itu akan turut disiarkan Berita Al-Hijrah menerusi wartawan Nur Ayuni Johari bersama jurukamera Mazian Seman yang turut sama menyertai konvoi berkenaan. Sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan. Hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh perwira negara, menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Ketika itu, aku hidup dalam dunia yang penuh dengan darah. Tapi hatiku masih di sini, di tanah kelahiranku, yang takkan pernah lelah aku pertahankan. Minta maaf, Atuk. Akil tak sengaja. Tak apa. Atuk cuma terkejut saja. Selagi nadi masih berdenyut, akan ku teruskan sisa perjuangan ini. Mereka yang ku kenali kini telah tiada. Yang tinggal hanya nama menjadi sejarah. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Khusus untuk para usahawan di Pantai Timur, jangan ketinggalan untuk menyertai program Bincang Niaga Prihatin esok dan lusa bermula 9 pagi hingga 6 petang. The Grand Renai Kota Baru Kelantan. Anda berpeluang untuk memasarkan dan mengiklankan produk anda bersama TV Al-Hijrah. Malah sesi konsultasi dan perbincangan bersama Wakil Jabatan Jualan Media juga akan diadakan. Jadi jangan lupa di Hotel The Grand Renai Kota Baru Kelantan esok dan lusa. Sedikit laporan luar negara, Shinzo Abe, 65 tahun, mengumumkan perletakan jawatannya sebagai Perdana Menteri Jepun. Keputusan itu dibuatnya susulan masalah kesihatan yang dihadapi. Pada masa yang sama, tidak mahu perkara itu menjejaskan pentadbiran kerajaan Jepun. Perkara itu diumumkannya selepas mesyuarat Parti Liberal Demokratik yang diadakan petang tadi waktu Jepun. Reuters pernah melaporkan Abe sering berulang-alik ke hospital sejak kebelakangan ini hingga menimbulkan spekulasi terhadap tahap kesihatan beliau. Abe juga dilaporkan telah hampir 50 hari tidak mengadakan sebarang sidang media sejak pertengahan Jun hingga awal Ogos. Abe adalah Perdana Menteri paling lama mentadbir Jepun. Dan sebelum berpisah, jangan lupa temu janji kita pada 30 Ogos ini menerusi Malaysia Quran Hour bermula jam 12.30 hari hingga 1.30 hari. Sama-sama kita berinteraksi dengan surah pilihan iaitu surah Ar-Rahman dan surah Al-Furqan. Jangan lupa Ahad ini siaran langsung di TV Al-Hijrah. Sekian untuk malam ini, saya Fazidah Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.